Ustazah Zai, kalau Ustazah sini saya dah copkan tempat dah. Ya Allah, kalau aku ni ahlul badar tak apa juga. Bukan sebab kereta kita besar, rumah kita besar, pangkat kita besar, kita layak duduk kat depan. Nak duduk depan, tolong. Nabi kalau nampak tentera badar ni tengah buat tausiah kat depan ni, orang datang lambat lah, contoh kan, datang lambat. Sekarang ni biasa je kalau contoh Ustazah datang lambat. Ada ustaz bagi kuliah, Ustazah Zai tu mailah suruh ajak. Ni kita dah copkan tempat dia. Contoh kan sahabat-sahabat. Patut Ustazah Zai ni rasa bersalah. Kau ni dah lah datang lambat, nak suruh cop-cop tempat kat orang pula dah. Tu contoh malam tadi lah. Contoh, okay? Jangan pula jeling mana ketua muslimat entah-entah tu perangai dia kot masjid lain, bukan masjid ni. Okay? Ketua muslimat dah PM dalam grup, tolong letak beg kau dekat sejadah tu. Situ kat tiang tu bawah aircon tu memang tempat aku. Ini bukan Kak Ani tau, orang lain. Okay, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay. Jadi nak ceritanya ada sikap macam tu. Siapa kamu? Sebab itulah niat ni sangat penting sahabat-sahabat. Yang datang awal sebab dalam kepala aku nak duduk soft depan, melambangkan semangatnya aku ni, ya Allah. Kan itu pun kadang-kadang orang dok bergaduh. Ustazah, kenapa ya ustaz-ustaz sekarang ni bukan ke orang perempuan yang paling baik soft di belakang, bukan soft di depan? Kita biasakan dengar benda-benda macam ni dibahaskan. Tak, sudah-sudah, dulu, kini, selamanya. Kita jawab betul, orang lelaki soft terbaiknya di hadapan, orang perempuan soft terbaiknya di belakang. Ada hadis. Jadi ustazah malam tadi saya duduk depan, akak duduk depan tu macam mana perangai akak? Dia balik tirai, ya, tirai yang masih nampak imam dekat depan. Kalau tak ada tirai, orang lelaki semua ni, saya soft paling depan. Bagi mokcik-mokcik yang tua-tua lah kat depan. Yang anak-anak dah licinnya tolong nyorok-nyorok kat belakang. Sebab tak ada tirai. Satu. Yang kedua, kalau kita nak juga duduk depan, orang lelaki soft berpisah dengan satu lain ni saja. Dahlah kita perempuan kat depan, orang lelaki dekat dengan kita, kita boleh bergurau, terkikik-kikik, gelak ketawa, tak jaga suara. Kalau wanita solehah, dia tahu, ni semua nak rebut soft belakang ni. Soft belakang ni sebab konon dia berdalilkan yang tadi tu. Jadi soft depan ni sahaja tempat aku nak duduk. Dia duduk depan, dia akan kawal suara. Hatta nak batuk pun dia tak nak batuk. Kenapa dia tahan? Sebab kalau aku batuk teruk sangat, boleh menyebabkan orang lelaki ni toleh, akhirnya nampak muka aku. Oh, bini si Polan tu, laki dia tak belikan ubat batuk kot. Sekejap aku singgah farmasi, pergi hantar kat dia. Faham tak sahabat-sahabat dirahmati Allah? So kita orang perempuan yang memang ada tirai, duduklah soft depan. Sebab apa? Sebab orang lelaki tak toleh belakang dah. Okay? Dah ada tirai pula, tolonglah hati-hati dalam berbicara. Tergelak-gelak kelakar tadi aku nampak pakcik tu kaki dia masuk dalam longkang semua kan. Tergelak-gelak. Orang tahu, aku rasa macam anak aku gelak kat belakang tu, Pak Haji depan kata. Kan sahabat-sahabat. Jadi kena faham kaedah tu. Kenapa ada pendapat yang begini, kenapa ada pendapat yang begini. Kita hanya dengar YouTube yang 2 minit tu, semua orang perempuan duduk soft depan tu, bukan wanita solehah tu, tudung je labuh. Padahal dia duduk di balik tirai tu sahabat-sahabat. Jadi kalau niat dia nak sampai ke Masjid Surau di soft hadapan, suaminya pun orang yang berilmu ni, tinggal pinggan, nanti balik tarawih baru basuh pinggan. Bang, tak boleh, mak saya pesan sebelum keluar rumah pinggan mesti basuh. Itu mak awak sekarang dah kahwin, kan, nak ikut abang pergi masjid kena cepat, abang nak duduk soft depan ni. Sampai kat masjid tak dapat soft depan, terhantar ke belakang sebab duk tunggu suami isteri lambat sangat tadi. Bagi tahu dengan suami yang dah bersiap sedia, tak payah marah-marah. Sebab niat dia tadi dah tunggu dalam kereta, tapi isterinya, ya Allah, lambatnya nak tengok tudung telekung matching ke tidak dengan baju nak pergi surau je pun. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, lambat. Akhirnya suami tercampak ke belakang. Sebab dia dah berusaha untuk sampai awal, tapi tercampak ke belakang, solatnya tadi dipandang Allah macam orang yang bersolat di soft depan. Faham ya? Tapi ada di sana orang yang berguling-guling kat rumah. Kan? Basuh pinggan pun tidak sebab bibik dia yang basuh, tapi dia main WhatsApp. Copkan tempat aku kat depan, letak beg hang kat situ. Depan sekali tahu, bawah kipas. Kan kita. Lepas tu dia lambat, orang pun dah berdiri kan, yang copkan tempat terintai-intai kat belakang ni. Terintai-intai kat belakang. Lepas tu dia pun muncul. Cepatlah kan. Lepas tu, okey tak sinetron? Lupa pula ini masjid ni, bukanlah tahzan, lupa. Allahumma salli ala Muhammad. Panggil-panggil kat depan, subhanallah, dia pun duduk kat depan. Masa dia lalu langkah makcik, pijak sejadah orang, kan sahabat-sahabat, sebenarnya ghairul adab.
Ada orang berasa hati, kenapa dah lambat tu duduk je lah kat belakang? Sahabat, seandainya ada orang tak selesa dengan cara begitu, maka walaupun dia solat berada di hadapan, di sisi Allah, solatnya tu macam berada di saf belakang. Faham tak maksud? Betapa innamal a'malu binniyat. Dalam Islam ni niat kita ni, Allah tengok usaha kita, kebersungguhan kita. Jadi saya nak kaitkan Nabi SAW bila ternampak ada sahabat yang terlambat masuk dalam majlis ilmu dia panggil, meh sipulan. Ada juga sahabat lain yang kecil hati pasal apa? Tapi Nabi boleh jawab, mereka ni ahlul badar. Allah muliakan ahlul badar. Siapa aku untuk tidak memuliakan ahlul badar? Maknanya orang yang pernah berperang di medan badar, sahabat-sahabat sangat mulia di sisi Allah. Jadi Ustazah Zai kata, Ustazah sini saya dah copkan tempat dah. Ya Allah, kalau aku ni ahlul badar tak apa juga. Bukan sebab kereta kita besar, rumah kita besar, pangkat kita besar, kita layak duduk kat depan. Nak duduk depan, tolong. Kecuali yang AJK Masjid dah buat keputusan mesyuarat. Ada 3 sejadah penceramah, imam, Bilal. Siap dah letak dah stiker kat situ. Kalau dah komat dia tak datang, orang belakang boleh ganjak depan. Kenapa? Sebab mereka bukan ahlul badar, tetapi mereka banyak membantu memudahkan. Dia lambat tu bukan sebab apa, dia jaga parking dulu kat depan. Sebab tu kita kena copkan tempat untuk dia. Tapi yang tak ada kena mengena tadi tu sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Sebab itu kadang-kadang macam tinggi je ilmunya tapi adab tiada. Maka orang tak nak mendekati dia. Ada orang ilmunya tak tinggi tapi adabnya sangat tinggi. Maka di mana pun orang akan cari. Pengerusi ni dah pencen, kita nak lantik pengerusi baru. Siapa yang sokong nama ni? Dia tak nak ni, duk menyorok tak nak ni. Tapi semua orang angkat tangan. Pasal apa? Sebab orang cinta dengan adab dia. Faham tak muslimat dirahmati Allah? Dia tak nak tu, tapi orang tetap nak pilih dia. Kenapa? Sebab orang cinta akan adab dia. So adab ni sahabat, sampai kita mati menjadi satu tarbiyah diri yang begitu indah. Orang datang masjid tahun ini, terkenang seorang pakcik yang sangatlah bila kita datang masjid tu dah bentangkan rehal siap-siap. Sini hajah, saya dah siapkan ni, saya datang awal tadi. Subhanallah, tak ada dah orang macam tu kan Ustazah. Benda dia buat tu kecil sikit je, tapi bila dia dah tak ada, kita sebut-sebut. Inilah sebenarnya amal istiqamah yang boleh membantu kita di alam barzakh.